yang perlu mereka ada sebelum nak mohon sedia halal, yang pertama sekali mereka mestilah mempunyai syarikat yang berdaftar secara sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun badan-badan berkanun daripada pihak berkuasa tempatan lah. Perniagaan itu mestilah mempunyai lesen perniagaan yang sah daripada pihak berkuasa tempatan. Contoh di Putrajaya mendapat lesen perniagaan daripada Perdana Putrajaya, kalau di KL, di BKL, Shah Alam, MBSA Shah Alam. Lesen perniagaan itu membuktikan mereka berniaga secara sah lah, dan berlesen lah. So untuk antara yang penting. Kemudian pekerja yang terlibat di bahagian pemprosesan pula adalah mesti terdiri sekurang-kurangnya 2 orang pekerja Muslim warga negara Malaysia. 2 orang pekerja Muslim warga Malaysia, beragama Islam warga negara Malaysia yang mesti ada sekurang-kurangnya di kawasan pemprosesan untuk setiap company yang memohon lah. Kemudian yang paling penting dekat situ ialah setiap bahan ramuan yang digunakan, kita mesti pastikan bahan ramuan tersebut mempunyai sijil halal yang sah lah, terutama bahan-bahan ramuan yang telah diproses menjadi satu produk. Contoh kicap, serbuk, cili. Asalnya dia mungkin bahan ramuan yang semula jadi cili, tapi bila dia diproses dia menjadi satu produk baru, dan produk tersebut mesti mempunyai sijil halal untuk dijadikan ramuan. Itu bagi produk yang dah jadi produk lah, daripada bahan ramuan yang jadi produk. Cuma kalau macam bahan ramuan yang semula jadi, contoh pada sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian itu tak perlu pada sijil halal lah. Cuma ayam dan daging perlu sebab dia adalah daripada haiwan sembelihan. So haiwan sembelihan yang mesti mengikut syarat, maka dia kena ada sijil halal lah untuk jadikan bahan ramuan. Itu untuk bahan ramuan. Kemudian untuk pemprosesan setiap produk perlu ada carta ahli untuk pemprosesan produk tersebut. Jadi pihak pemohon perlu menyediakan satu carta ahli yang lengkap bagaimana satu produk yang dihasilkan dibuat di dalam perusahaan tersebut lah. Mereka kena buktikan cara pemprosesan. Lepas tu dia kena ada plan layout premis dia. Dia boleh rujuk pada mission standard yang kaitan. Mission standard tu banyak yang berkaitan dengan produk makanan. Ada mission standard sendiri, boleh refer, ambil cari bagaimana nak membuat satu plan yang mengikut standard, mission standard lah. Dia buat lah. Lepas tu perniagaan tu perlu berjalan sekurang-kurangnya 3 bulan lah untuk satu production tu lah. Maksudnya bila satu company tu ada, company dah lama tak masalah lah. Macam company baru yang baru nak mulakan perniagaan, mereka sekurang-kurangnya 3 bulan kena buat kena jalankan production dia orang. Sebab kita rasa 3 bulan tu memang rasanya minimum, tempoh minimum. Pekerja dia orang mesti mengambil suntikan anti-typhoid. Lepas tu dia orang kena menghadiri kursus pengendali makanan. Untuk soalan seterusnya, contohnya kalau saya dah layak untuk mengisi halal, apakah proses seterusnya untuk mendapatkan mengisi halal? Sekiranya semua syarat-syarat sebelum tadi mungkin kita dah ready, maksudnya apa yang kita perlu sebelum tadi tu sudah ada, kita boleh mulakan dengan memohon untuk mendapatkan ID dan keterlaluan untuk sistem ILAT. Sistem ILAT adalah satu sistem yang digunakan pakai di Malaysia untuk membuat permohonan sijil halal Malaysia. Semua negeri di Malaysia akan menggunakan satu sistem sama, iaitu sistem halal yang dibangunkan oleh pihak JAKIM. Dan permohonan itu nanti dia akan hantar ikut negeri lah. Tapi untuk contohnya kalau di permohonan JAKIM, pertama sekali kita minta dia mohon untuk dapatkan ID dan password untuk sistem. Bila dia buka sistem tu, dia akan dapat buat permohonan lah. Dekat dalam tu nanti akan ada checklist dan SMA yang perlu kita pemohon tengok, apa yang perlu dihantar kepada pihak JAKIM, apa yang perlu mereka simpan dalam premis ketika auditor datang. Dan ada borang yang perlu ini borang yang perlu dimohon lah. Tak ada borang yang kita pakai hantar borang tangan lah. Maksudnya tak ada isi pakai tangan, itu semua dah dalam sistem online. Jadi sistem halal ni semua pemohon akan guna untuk membuat permohonan tersedia halal, dan akan buat submission dokumen pun dalam tu. Dan mereka juga akan dalam tu nanti akan ada satu checklist yang cakap tadi tu. Checklist tu akan ada senarai dokumen yang perlu dihantar hard copy lah selepas kita buat submission dalam sistem halal. Jadi pertama sekali kena mohon ID dan password untuk sistem halal untuk membolehkan kita akses dalam sistem tersebut. Seterusnya membolehkan kita untuk membuat permohonan sijil halal Malaysia. Seterusnya, apa yang perbezaan antara proses halal antarabangsa dengan tempatan? Lepas tu berapa lama tamat tempoh untuk sijil halal ni dengan kadar bayaran dia? Untuk permohonan antarabangsa dan tempatan yang kita panggil domestik lah. Untuk domestik perbezaan lah. Permohonan sijil domestik adalah permohonan itu pemprosesan ataupun penghasilan produk ataupun tempat premis itu berada di dalam negara Malaysia lah. Kalau di international tu atau dalam negara ialah permohonan tersedia halal
oleh syarikat tempatan untuk produk yang dibuat di luar negara lah, di luar Malaysia lah. Itu beza lah, maksudnya ini penggunaan international untuk produk yang kilang yang berada di luar negara. Domestik adalah produk yang dibuat di Malaysia. Okey. Untuk tempoh pensijilan ada dua kategori. Ada beberapa tempoh lah, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun lah. Untuk yang setahun ni biasanya kita bagi kepada permohonan rumah sembelih, pusat sembelih, sebab pusat sembelih ni adalah skim yang kritikal. Jadi kita tidak boleh beri tempoh yang agak lama kerana perlu pada pemantauan yang berkala lah, yang selalu kita kena buat lah. Jadi kita bagi tempoh setahun untuk pensijilan rumah sembelih. Untuk produk makanan, premis makanan, kita bagi tempoh 2 tahun. Untuk produk kosmetik, pharmaceutical, skim OEM, itu kita bagi 3 tahun. Sebab jangka hayat untuk produk tersebut tu panjang, jadi kita bagi tempoh pensijilan selama 3 tahun. Produk makanan dan premis makanan 2 tahun, pusat rumah sembelih 1 tahun. Kenapa kita disarankan untuk memilih makanan produk yang mempunyai logo halal? Bila satu produk ataupun satu premis yang ada mendapat penilaian halal, sudah semestinya mereka telah diberi iktirafan kerana kita telah pergi ke tempat tersebut untuk buat audit bagaimana cara pemprosesan, kan? Macam mana keadaan sekitar premis, adakah menepati standard yang kita perlukan. Does this assignment help me build my confidence in talking to outsider? Yes, because it is improve my social skill. As you talk to people you have never talked to before, the more you learn how to make small talk, how to start conversation, how to break away from conversation, and how to generally have engaging and meaningful interaction with other people. Why is the significant benefit that you are obtained from this experiment? It helps boost my confidence. The more you do things that make you nervous, the less nervous you feel and the more confident you become. By making it a habit to talk to 2 or 3 strangers every day, you gradually start becoming more comfortable with initiating conversation with strangers and your self-confidence goes up. What is the significant benefit that obtained from this assignment? The significant benefit that I obtained from this assignment is I can build my confidence. Although I am nervous before giving my first speech, I feel a sense of accomplishment along with a sense of relief when it is done. This assignment improved my skill and I begin to feel more comfortable and confident in my ability to speak well. Besides that, I can improve my oral communication skill such as posture, tone of voice, hand gesture, pitching and other nervous gesture interjections like and Next, what is the most difficult in carrying out of this assignment? The most difficult in carrying out of this assignment is we need to hold an interview according to the time set by the officer concerned. We understand because government officer have limit time. But we are happy because Encik Najib is willing to spend time for us. For my reflection, the most difficult in carrying out of the assignment is when we go to JAKIM, but actually not only JAKIM, all the places already have their procedure and have to follow the new rules because of COVID-19, and honestly really difficult because have to follow all the procedure. But I am also grateful because Najib willingly to help us in this assignment. So for this assignment also helped me overcome my fear of conducting an interview with an outsider. As I mentioned earlier, fear of speaking with outsider is very common. However, I like when interview with an outsider, as I can learn more about speaking in front of outsider and practice my speaking skills. My fear is likely to decrease and I am more comfortable giving speech. So thank you. Hi, I'm Siti Nabiha and this is my reflection.
Okay, recently my team and I was conducting an interview at the Department of Islamic Development Malaysia, JAKIM, and it is about halal certification in Malaysia. Due to this interview, I learned a lot and I gained some benefits. This is face-to-face interview, so it helps with more accurate screening. The JAKIM staff that being interviewed, which is Cik Najib, is able in providing useful information about halal certificate procedure. So how do I feel about conducting an interview with an outsider? Okay, as we know, one of the most interesting ways to get to know how a person deals with a stressful situation is through interview. In reality, doing this interview was much challenging than I was expecting. I just thought that it would not be a big deal and I would not be nervous, but to my surprise, it was so much more nerve-wracking and intimidating than my inner thought. But overall, I do like it and I enjoy it because I get a chance to talk to outsiders confidently, even though I'm a bit nervous. So that's all from me. Thank you.